Assalamualaikum. Hai, jom belajar Maths dengan Teacher Jess. Okey, video ini Teacher Jess akan share cara-cara menjawab untuk 10 soalan objektif ulang kaji bagi persediaan Pre-Standardized Test 1 Matematik Form 4. Okey, so jom kita tengok apa soalannya. Okay, so are you ready? Let's start. Okay, question number 1. Okay, which of the following graph is not a tree? Okay, dia tanya antara graf A, B, C dan D ni yang mana satu bukan graf pokok. Ini adalah dalam chapter 5, Network in Graph Theory. Okay, jom kita tengok balik nota kita tentang graf pokok. Okay, bagi yang pelajar dah lupa, okay, jom kita revision. Okay, what do you understand about a tree? A tree of a graph is a subgraph of the graph with the following properties. The first one, a simple graph without loops and multiple edge. Okay, so graf pokok ni dia adalah subgraph di mana sifat-sifat dia adalah yang pertama dia simple graph, tak ada gelung, tak ada pelbagai sisi. And then B, all the vertices are connected and each pair of vertices is connected by only one edge. Okay, semua bucu yang bersambung, semua bucu mesti bersambung dan setiap pasangan bucu itu mesti disambungkan dengan satu sisi sahaja. Itu sifat dia. And then dia punya number of edge tu adalah kita bilang number of vertices, kita minus 1. And then you punya number of vertices tu katakan n, maksudnya nak cari number of edge n tolak 1 lah. Okay. So ini contoh jika sesuatu graf itu graf pokok. Okay, kita boleh tengok. Ini contoh dia bagi. Okay, this is diagram 1, this is diagram 2. Okay, diagram 1 ni kalau kita tengok, it is a tree because all the vertices are connected. Every pair of vertices is connected by an edge only and there is no loops or multiple edge. And they have 5 vertices, there is 4 edge. Okay, cuba kita tengok. Okay, vertices dia ada A, B, C, D, E. Ada 5 vertices. Jadi bila ada 5 bucu, dia syarat dia bilangan sisi dia mesti tolak 1. Jadi n tolak 1. Jadi kalau kita tengok sisi dia berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, dah tepati syarat dah yang ni. Kemudian ada tak loops? Tak ada kan? Ada multiple edge tak? Tak ada. Okey, so lagi. Okay, every pair of vertices is connected by one edge. Maksudnya setiap pasangan vertices ni, cuba tengok E dengan D ada berapa dia punya side dia yang bersambung. 1 kan? D dengan C pun 1, B dengan C 1, A dengan B 1 side juga. And then all the vertices are connected. Okay, ada tak mana-mana vertices yang tak bersambung? Tak ada kan? So ini yang dimasukkan dengan tree. Okay, a graph, tree graph. Okay, next. Kita tengok diagram 2. Okay, diagram 2 ni contoh yang not a tree. Because, okay, jom kita tengok. Vertex B and vertex E are not, can be connected in two ways. Oh, cuba tengok B dengan E ni. Okay, nampak tak? B ni ada berapa side? Dia ada BA, BE, BC. Ada 3 side. E pula ada EB dengan ED. Jadi dah tak menepati syarat lah sebab dia mesti one vertices tu dia punya one side. Okey, lagi vertex B and vertex E can be connected in two ways. Ni dia bagi tahu tadi. Okey, 5 vertices, 5 edge. Okey, satu lagi kita bilang ada berapa? Kita punya vertices 1, 2, 3, 4, 5. Okey, syarat dia mesti kurang 1 kan? Tolak 1 kita punya side. Kita boleh bilang side dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Side pun 5 juga. Maka dia bukan 3. Okey, so are you clear and understand clearly apakah yang dimasukkan dengan tree bagi graph teori? Okay, so kita tengok soalan kita. So kalau kita tengok soalan kita balik, yang mana you rasa jawapan dia? Okay, A tree ke not tree? Okay, kita bilang dia berapa dia punya vertices. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia ada 5 vertices. And dia berapa dia punya side? Okay, 1, 2, 3, 4. Ni ada 1 side. Ini 2 side. Ini 3 side. Ini 4 side. So, 4 side kan? Each. So, A ni adalah 3. A ni adalah 3. Dia bukan not 3. Okay, jom kita tengok B pula. Okay, B ada berapa vertices? 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 vertices. Okay. Kemudian ada berapa side? 1, 2, 3, 4. Ada 4 each. Maka B juga adalah 3. Okay, next kita tengok C. Okay, C ada berapa vertices? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 vertices. Okay. Side dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5 each. Maksudnya ini bukan 3 lah. Sebab syarat 3 dia mesti bilangan each kurang 1 daripada vertices kan. Okay. And then yang ini pula kita tengok. Okay, D last ada 1, 2, 3. Ada 3 vertices. Ada berapa side? 1, 2. Ada 2 each. So ini pun 3 juga. So A, B dan D adalah semua 3. Yang bukan 3, not 3 adalah jawapannya C. Okey, jelas untuk penerangan soalan nombor 1. Okay, jom kita sambung untuk soalan nombor 2 pula. Okay, so the following are the information for a graph with a loop and a multi-each. Okay, so which of the following could be the graph? Okay, dia bagi maklumat. Dia tanya yang mana satu, agaknya yang tepat untuk maklumat di atas tu, diagram yang tepat, graf yang tepat. Okay, satu teacher tengok, nampak tak ni? Kita ada loops. So, bila loop, teacher nak cari. Okay, kita cari maklumat dalam ni, mana loop? Ini loop. Tu loop. Macam mana teacher tahu? Sebab dia pasangan dia adalah titik yang sama. Maksudnya dekat Q kena loop. Jom kita tengok siapa yang loop. Okey, yang ini betul. A betul, Q loop. B, okey, B pun mungkin betul. Okey, C mungkin betul juga. Okey, loop dekat dengan Q juga. D, D bukan. Nampak? D, S yang loop sini. Ini bukan loop, ini multi-each. Sebabnya dia ada 2 vertices yang bersambung ni, yang berkaitan. Jadi loop ni dia mesti sorang-sorang dia. Okey, so D bukan. Okey, kita ada 3 pilihan, A, B, C. Okey, kita tengok lagi apa lagi maklumat kita ada. Kita ada okey, kita tengok ni sekejap, teacher ambil ni. Kalau teacher perhatikan, dia ada PQ, PR, PS. Maksudnya PQ, PR, PS. Kena ada. Kita tengok ada tak PQ? PQ, PR, PS. Okey, ada. Yang ini? PQ ada tak? PQ, PR, PS. Ada. Yang ini, yang ini. Yang ini PQ, PR. PS tak ada. Nampak? PS tak ada. So, maksudnya C dah bukan. Okay, so antara A dengan B pula. Okay, lagi kita cari maklumat lagi. Okay, kita ada QR. Okay, mana QR kita? Okay, kita tengok sikit QR. Okay, ni QR kan? Okay, QR. Okay, QR ada. Ini QR pun ada. Okay. Lagi kita ada apa? RS dengan RS. Kita ada RS dengan RS. Okey, tengok yang ini. Itu ambil color lain. Okey, kejap. Kita ada RS dengan RS ya. Okey, cuba kita tengok RS dengan RS. Apa maksud RS dengan RS? Kita ulang dua pasangan yang sama. Bermaksud dia mesti multi-each lah dekat situ. Jadi kalau teacher tengok sini RS satu je. RS ni satu saja. So ini bukanlah. Okey. So jawapan dia tinggal B lah. Okey, kita tengok mana RS dia. Okey, RS ni satu. Lepas tu RS ni satu. Nampak? Dia ada 2 side yang melibatkan vertices yang sama. Inilah maksud dia. So jadi jawapannya B. Okey, so faham macam mana cara nak jawab untuk soalan nombor 2? Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 3. Diagram below show a directed graph. Calculate the sum of degree. Dia nak sum of degree. Ini simbol sum of degree. Sigma. And then D tu bermaksud degree lah.
V tu adalah nama bagi graf tersebut. Jadi apa formula nak cari sum of degree? You all ingat tak macam mana formula dia? Okay. So kalau tak ingat, okay, jom kita tengok balik. Apakah formula bagi sum of degree? Okay, sum of degree adalah bersamaan dengan okay, 2E. Tu formula 2E. E tu apa? E tu adalah kita punya number of each. Bilangan sisi. Itu je nak cari sum of degree. Okey, so untuk diagram ni kita tengok ada berapa sisi. Kalau kita nak cari sum of degree tu kita cari sisi dulu. Okey, kita tengok ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 side. So sum of degree kita adalah bersamaan 2 darab 7. Macam tu lah. E tu kita terus substitute dengan kita punya bilangan side. Bilangan each. So 14. So jawapannya D. Boleh? Itu cara untuk menjawab soalan sum of degree. Okey. So jelas untuk soalan nombor 3. Okey, jom kita tengok soalan nombor 4. Okey. Which of the following lies on the region of linear inequality? Okey, jika dia tanya soalan tentang koordinat yang mana yang berada di kawasan yang diberikan satu inequality macam ni, caranya you substitute nilai koordinat X dengan Y tu dalam inequality dan you tengok dia punya logik ataupun dia punya value tu, adakah dia mematuhi inequality yang diberikan atau tidak. Okey, contoh jom kita tengok sini. Okay, ini dia bagi Y greater than negative 3X minus 5. Okey, jom kita cuba titik A. Okey, titik A negatif 4, kosong bermaksud sini ganti X, sini ganti Y. Jadi you masuklah. Y tu 0 greater than negatif 3 darabkan dengan negatif 4 tolak 5. And then you kira. And then kemudian you bandingkan untuk left hand side dengan right hand side. Ni you punya left hand side, ni you punya right hand side. Okay, you berpandukan yang inequality dia bagi tu. Amat dia benar atau tidak. Okay, dia logik atau tidak. Okay, jadi kita tengok ini jadi berapa ni. Negatif-negatif positif 3 kali 4, 12. 12 tolak 5. Jadi 0 lebih besar daripada 12 tolak 5, 7 kan? Jadi betul ke 0 greater than 7? Tak kan? Jadi kita cross. Maksudnya A ni dia tidak berada di kawasan yang diberikan punya inequality tu. Tu maksud dia. Okay? So you kena substitute lah setiap koordinat yang berada, yang diberikan ni. Okay, dan kita tengok dia punya inequality dia tu, nilai titik Y yang diberikan itu adalah berada benar atau tidak bagi inequality yang diberikan. Okay, so kalau teacher tengok kat sini, C kalau ganti tak berada, okay, B pun tak berada, D. Okay, kita tengok D. Okay, you boleh cuba ganti nanti untuk B dengan C tu. Okay, untuk D, okay, Y greater than negative 3X minus 5. Okay, dia bagi D tu 2 negatif 8 kan. Okay, so kita masukkan. Y kita negatif 8. X kita 2. Tolak 5. Jadi negatif 8 greater than negatif 6 minus 5. And then negatif 8 greater than negatif 11. Okay, betul ke negatif 8 lebih besar daripada negatif 11? Betul kan? Maka titik 2 negatif 8 ni, koordinat 2 negatif 8 ini berada dalam kawasan region bagi inequality tersebut. Tu cara jawab dia. Jadi jawapannya D lah untuk soalan nombor 4. Okey, jelas ya untuk soalan nombor 4. Okey, sekarang kita sambung untuk soalan nombor 5. Okey, diagram below show a graph with a loop. Determine the sum of degree of the graph. Okey, ni sama macam soalan nombor 3 tadi. Macam mana kita nak cari sum of degree? Jadi sum of degree simbol dia sigma D. Lepas tu kita tengoklah graf ni nama apa. Contohlah graf ni nama V kan. Macam tu. And jadi formula dia adalah 2E. E tu apa?
bilangan side. Jadi kita bilanglah bilangan side kita berapa sekarang. Okey, kita bilang ni ada 1, 2. Okey, loop tu dikira satu side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 side. So jadi 2 darab dengan 8 jadi 16. So apa jawapan kita? B. Tu sum of degree cara kita nak kirakan sum of degree. Okey, boleh? Okey, so soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 pula. Jom kita tengok. Okay, which of the following graph is tree? Tadi kan dah ada kan soalan yang tanya tentang tree kan? Soalan nombor 1 tadi. Ingat tak? Apa sifat-sifat bagi tree? Sifat-sifat bagi tree. Dia simple graph. Okay. Kita ulang balik. Dia simple graph. Okay. Dia tak ada loop. Dia tak ada multiple. Dia tak ada multiple each. And then kalau kita kira dia senang je. Okay, dia punya bilangan vertices katakanlah n. So dia punya bilangan each dia mesti n tolak 1. Dia punya properties bagi 3. Okay, jom kita tengok. So tengok, nampak tak? A ni dah bukan 3 dah. Sebab apa? Sebab ada multiple each. Betul tak? Okay. Lagi B. Kita tengok B. B ni tengok S ni ada 1, 2, 3 side. Dekat satu vertical S tu ada 3 side. So multiple each lah tu. Okay. B pun bukan. Okay. Jom kita tengok C pula. Okay. C. Tengok T ni. Okay. Titik T tu. Okay. Dia ada 1, 2, 3. 3 side juga. Multiple each juga. So C pun bukan. Okay. So kita tengok yang D. Okay. Q. Ada 1 each only. P pun ini P dengan Q 1 each, P dengan R 1 each, R dengan S 1 each, S dengan T 1 each. Tu cara kita nak jelaskan tentang bilangan each bagi a pairs of coordinate untuk 3. So inilah jawapan dia. D lah yang paling tepat sebab dia mematuhi semua sifat untuk 3. Okay, so kita dah siap untuk soalan yang ke-6. Kita teruskan untuk soalan yang ke-7. Okay, soalan yang ke-7, determine the integer that satisfy the following simultaneous linear equation. Okay, jika dia bagi soalan untuk kita nak cari nilai-nilai integer yang memuaskan bagi persamaan inequality ni, maksudnya kita kena buat satu-satulah. Okay, jom kita tengok. Teacher kira kat tepi ni. Okay, first kita buat yang ni dulu. Nampak ke? Okay, first kita akan buat 5. Tolak x per 3 greater than 1. Okey, kita ada 2 kan? Okey, kita ada 2. Okey, satu kita ada yang ini dan satu lagi kita ada yang ini. So, kita buat one by one lah. Okey, first kita buat yang pertama dulu. Ni. Okey, teacher tengok ada fraction tau. Okey, so kalau boleh kita removekan fraction. Okey, ataupun kita boleh pindahkan yang ini dulu. 5 tolak 1 greater than x per 3. Teacher pindahkan x sebab dia negatif jadi positif lah. So, ini jadi 4 greater than x per 3. Okey. Okey, so ini x per 3 ni. So, kita remove 3 ni, kita darab 3 kan. So, sini pun kita darab 3. Balancing method macam mana kita nak remove 3 ni. Sama juga macam kita pindahkan 3 ni ke sebelah kiri ni jadi darab 3 lah sebab dia bahagi. So, jadilah 12. Okey, greater than x. Ataupun ini sama je kalau teacher tulis x less than 12. So, kita baru dapat yang pertama. Okey, ingat kita ada 2 tau. Ni yang pertama. So, kita tengok dua-dua. Okey, yang kedua kita ada 6x plus 8 greater than 50. Okey, jom kita tengok yang kedua. Okey, this is 6x greater than 50 minus 8. 6x greater than 42. X greater than 42 divide by 6 lah. Okey, sebab bila 6 ni kita nak hapuskan 6, kita bahagi dengan 6 Okey, so x greater than equal. So ini kita akan dapat tu 7. Lepas tu dapat apa teacher? Okey, cara dia kita buat number line. Okey, kita tengok. Okey, 12 dengan 7, so teacher letak 7 dululah. Kemudian 12. Okey, kemudian kita tengok dia x less than 12. Okey, less than 12 maksudnya ke kiri. Dia tak ada equal tau. So, you cannot fill in.
12. Maksudnya kita tak boleh ambil 12. X sama dengan 12 tak boleh ambil. Okey, pergi ke kiri arrow. Okey, macam tu. Okey, kemudian X greater and equal 7 bermaksud dekat 7 tu kerana dia ada equal ni kita fill in. Maksudnya X sama dengan 7 kita boleh ambil. Tu cara dia. Greater than, so pergi ke kanan. Yang tadi tu X sama dengan 12 tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab dia tak fill in. Dia tak boleh ambil lah. Dia tak ada equal sebenarnya. Okey, so mana kawasan yang bertindih antara dua ni? Okey, yang ni kita boleh ambil semua. Yang ni kita dotted. Dotted. Tak boleh ambil semua. Okey, so kawasannya antara ni. So, kita akan dapat jawapan kita at less than 12 kan sini. At less than 12 dengan at greater than equal 7. Macam itulah. Okey, tapi dia nak listing. Okay, dia nak listing kan. Jadi bila nak listing kita kena ambil. Okey, siapa sini? 7 boleh. 8 9 10 11. 12 tak boleh. Jadi jawapan kita ni lah. Yang ini saja. Jadi kita tengok mana ada 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini 12 tak boleh ambil. Yang ni 12 tak boleh ambil. Okey, A tu ada 6. Tak boleh juga sebab ada 6. So, B lah jawapan dia. Tu cara jawab soalan nombor 7. Okey, jelas ke? Okey, so next kita sambung soalan nombor 8. Okey, a company has an allocation of 8,000. Okay, to buy X office chair worth 120 each. So, which inequality represent the situation? Maksud dia allocation ni peruntukan lah. Okey, satu syarikat tu ada peruntukan 8,000 je. Okey, dia nak beli bilangan kerusi dengan harga RM120 satu. Jadi, yang mana yang paling sesuai sekali? Jadi, kalau kita faham, kita tak tahu lagi harga kerusi tu berapa. Jadi, kalau 120 biji, darab harga kerusi tak boleh lebih dari 8,000. Maksudnya macam tu lah kan. Sebab dia punya peruntukan 8,000 je. Jadi, bila greater than ni tak boleh ambil lah. Nampak? Sebab betul kalau kita darab, katakanlah X kita tu 100. So, kalau kita darab dah lebih 8,000. Tak boleh lah sebab dia ada peruntukan 8,000 saja. So, kalau greater than ni semua tak boleh ambil. Okey, and then less than lah boleh ambil. Okey, less than yang mana satu? Yang mana satu bermaksud allocation 8,000. Contohlah, kita beli tepat-tepat 8,000 kena bayar. Boleh ke tak boleh 8,000 tu? Boleh sebab dia memang ada peruntukan 8,000. Kecuali dia cakap peruntukan dia RM7,999. Kalau nak beli yang sampai 8,000 boleh tak? Tak boleh lah, tak cukup RM1. Maksudnya macam tu. Okey. So, teacher bagi contoh lah tu. So, maksudnya C lah jawapan kita. Maksudnya 8,000 tu kita boleh ambil. So, kena ambil yang equal lah. Ini maksudnya kita tak boleh ambil 8,000. Kita kena beli sampai RM7,999 saja. Contohnya maksudnya macam tu. Okay, so yang paling tepat C lah. Okay, jelas Okay, so next number 9. Okay, diagram below show a shaded region on Cartesian plane. Okay, so which linear inequality represent by the shaded region? Dia tanya yang mana agaknya yang paling sesuai untuk menunjukkan kawasan shaded tu. Okay, first kita tengok ini equation dia. Okey, semua equation sama tak? Okey, semua sama. Semua ada X tolak 2Y dengan 6. Okey, tak ada yang lain. Okey, jadi kita tengok kawasan lah. So, satu cara nak tengok inequality ni, okey, dia mesti ada lebih besar atau lebih kecil. Okey, so kalaulah ke bawah ni, bermaksud dia lebih kecil. Jadi lebih kecil, teacher kena potong teruslah A dengan C sebab dia lebih besar. Jadi yang ni, B lebih kecil, D lebih kecil. Yang mana yang paling tepat? Okey, kita tengok. Nampak tak? Yang ini ada equal, yang ini tak ada. So, kita tengok line dia. Line dia ni solid ke dotted? Garis dia solid. So, bila solid, dia ada ni lah. Kalau dia tak ada ni, bermaksud dia punya line tu adalah dotted. Jadi, cara dia kita nak pilih yang mana satu. So, jawapannya B. X minus 2Y less than or equal 6. Okey, boleh? So, last one, number 10. Okay, dah sampai soalan terakhir. Okay, diagram below shows the speed time graph of Mariam motion. Okay, so there is a speed here and time. Okay, dia bagi graph speed kat sini.
Okay, so soalannya, which part of the graph shows Mariam move with zero acceleration? Apa maksud zero? Okay, maksudnya bila kita punya graph speed lawan masa ni, bila kita kira ratio dia, okay, speed over time, actually ini dapat apa? Acceleration, kan? Betul tak? So, bila zero acceleration maksudnya tak ada pecutan. Ni pecutan kan zero. Zero ni maksudnya dia tak pecut. Dia tak pecut ni maksudnya makin lama makin laju. Jadi kalau kita tengok kat sini, mana graf yang makin lama tak laju-laju pun. Ini contoh. Ini bukan zero acceleration. Sebab apa? Sebab makin lama speed dia makin makin bertambah masa, speed dia makin bertambah juga. Makin lajulah. Yang ini pun sama. Yang ini maksudnya speed dia dia berkurang. So sinilah yang paling tepat untuk kita nak masukkan dengan zero acceleration. Daripada C ke D. Kerana contohlah kalau sini speed dia 10. 10 je dia punya kereta masa tu. Tak laju-laju, tak turun-turun dia punya speed tu. Maintain. Macam tu maksudnya. So jawapannya C. CD itulah maksud zero acceleration. So teacher dah tunjukkan semua soalan untuk objektif ni, sebanyak 10 soalan. Penerangan macam mana cara untuk nak mendapatkan jawapan. So teacher harap dengan explanation teacher tadi membantu you all untuk memahami menjawab soalan seperti ini. So thank you for watching this video and see you next video. Good luck you all. Bye.